Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir ke majlis ilmu agama pada malam ini. Walaupun 12 sudah naik, Allah Taala pilih juga kita untuk duduk dalam majlis ini atau dalam taman syurga daripada beberapa taman syurga. Persekitaran kita ni banyak taman syurga sedang berlangsung. Lalu Allah pilih kita. Kita duduk dekat rumah Allah dan Allah buka hati kita dan memberi kekuatan untuk kita duduk dalam majlis agama atau taman syurga di atas rumah Allah. Ada juga manusia yang berjiran dengan rumah Allah tapi dia tak naik ke rumah Allah. Dia berjiran dengan taman syurga, dia tahu taman syurga sedang berlangsung, namun dia tak datang juga ke taman syurga. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala buka hati kita. Kita duduk dalam bulan yang mulia, iaitulah bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah balik awal. Yang mana 10 Zulhijjah balik awal ni Nabi sebut dan Allah Ta'ala pun ada kata, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Hujung ayat tu nya minha arba'atun hurum. Setengah daripada 12 bulan, iaitulah 4 bulan hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan ujung sekali Rejab. 4 bulan Allah Ta'ala sebut arba'atun hurum, bulan yang diharam berperang dan sebagainya. Adalah kisah-kisah dan peristiwa di sebalik 4 bulan tersebut. Apa yang kita nak berkongsi malam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut, maksudnya tidak ada daripada segala hari-hari yang amalan soleh kita laku pada hari terlebih kasih kepada Allah, ahabba ilallah, terlebih kasih kepada Allah min ayyamil ashri, daripada 10 yang awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah kita duduk sekarang ni, dan masih lagi berbaki 2 hari lagi, 3 hari lagi dah Jumaat, 1 Ahad, 7 hari sudah lepas, masih lagi berbaki 3 hari 10 awal Zulhijjah. Amalan yang Allah Ta'ala paling kasih, iaitulah kita melakukan amalan yang soleh. Maknanya amalan-amalan yang baik, sama ada ibadah, baca Quran dan lain, asalkan amalan baik, maka itulah amalan soleh yang Allah Ta'ala ahabba ilallah, terlebih kasih kepada Allah. Nak banding dengan seminggu, nak banding dengan sebulan 30 hari, nak banding dengan setahun 360 hari, maka Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari, iaitulah hari 10 awal ni lah amalan solat Tuhan paling kasih. Lain pun Tuhan kasih juga, tapi bulan ni Nabi sebut dengan kalimat ahabbu ilallah, terlebih kasih kepada Allah. Justru berusahalah saki-baki yang masih ada lagi untuk kita membanyakkan amalan-amalan soleh dalam bulan yang Nabi sebut. Tahun depan belum tentu lagi kita sempat dengan 10 Zulhijjah. Apatah lagi puasa Arafah, lagilah sunat muakkad kita berpuasa. Kerana puasa Arafah walaupun sehari, dia hapus dosa kita 2 tahun. Setahun 360 hari. Kali dengan 2, 12 bulan kali dengan 2. Itulah kelebihan kita puasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Baik, kita sambung kita muka surat berapa dah?
400 cukup. Tajuknya tugas si pekerja. Masih lagi kita berbicara tentang muamalah. Muamalah artinya bicara kita sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam. Ini masuk dalam kata muamalah, urusan manusia dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletak garisan dan panduan supaya muamalah kita tidak terjebak dengan muamalah yang haram. Kerana duit terbahagi kepada 3. 1, duit yang halal. 2, duit yang haram. 3, duit yang syubhat. Duit halal membawa keberkatan dalam kehidupan kita, dan duit halal membawa kita ke syurga Allah di akhirat nanti. Sebaliknya duit haram akan membawa kita masuk ke neraka di akhirat kelak. Ta'udzubillah. Begitu juga duit yang syubhat, lama kelamaan membawa kita kepada duit yang haram, dan duit haramlah membawa kita masuk ke neraka. Jangan kita pandang kecilnya isu halal dan haram, kerana ini berkait rapat dengan ibadat dan berkait rapat dengan hati kita, berkait rapat dengan hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas si pekerja pula. Jika anda seorang pekerja atau pengusaha, maka hendaklah berlaku jujur dan tulus di dalam pekerjaan dan perusahaanmu untuk kepentingan kaum muslimin. Setelah kita dapat bekerja, maka Islam menganjur kepada kita hendaklah kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh dan jujur dalam kerja kita. Amanah yang kita pikul mestilah jujur. Setiap jawatan yang kita pikul, yang kita tanggung, maka mestilah kita kena amanah. Hendaklah selalu bertekun dan sempurna ke segala kerja dan usaha anda itu sekadar ia termampu. Di dalam sebuah hadis tersebut, innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarifah. Artinya sesungguhnya Allah senang terhadap mukmin yang bekerja. Allah Ta'ala suka mana-mana orang mukmin yang buat kerja. Mafhumnya Islam tidak suka kalau kita ni asyik nak minta aja. Tubuh sihat, lagi pula ada kemampuan untuk bekerja, tibanya malah nak kerja. Lepas tu makan dengan jasa minta je. Kalau pergi kedai kopi kat mata tu kelia, siapa nak belanja aku pagi ni? Cakap kita nak belanja je. Cakap kita nak siapa belanja je. Kita sendiri nak belanja orang, tak ada peluang. Muka PT tak ada. PT nak ada guana, muka tak kerja. Atau PT jasa bini je. Bini bekerja, lelaki tak sekerja. Dan isteri pun tak suka suami yang tak bekerja. Tapi tak ada arwah, tak ada pilihan. Harap kedai mau pas hari, pas minggu, pas bulan, duduk dengan tidur, bangun pas bangun tidur. Tidur lepas subuh baru keluar belah. Anak semakin hari semakin besar. Kehidupan kita perlu kepada belanja. Apatah kos semakin hari semakin meningkat. Ditambah dengan beban petrol 95 naik 20%. Lagi-lagi membeban kehidupan kita. Tibanya kita sebagai suami tak nak kerja, sedangkan Allah beri sihat, maka Islam tidak suka. Allah tidak suka perangai sedemikian. Allah suka kita orang mukmin buat kerja. Islam tidak sekat kemajuan. Islam tidak tolak pembangunan. Semua Islam suka benda-benda sedemikian, selagi mana berlandas kepada syariat, selagi mana urusan kerja kita, jual beli kita patut syariat.
Awas kata dia lagi, jangan sekali-kali berdusta, menipu, memungkiri janji. Bila kita bekerja, jangan kita dusta dengan kerja kita. Curi solat, jadualnya masuk pukul 8, pukul 9 baru masuk. Jadual keliknya pukul 5, kita pukul 4.30 kelik dah. Jadual kerjanya rehat sejam je di kantin, makan minum campur dengan semaya. Kita ada berehat 2 jam tempat makan campur dengan semaya. Jadi kita tidak jujur dengan kerja kita. Kita tidak jujur dengan majikan kita. Peruntukkan makan sejam sahaja, katalah sejam semaya dengan makan, atau 2 jam campur semaya dengan makan. Tapi kita lebih pada 2 jam, 3 jam kita duduk buat kantin tempat makan. Kemudian kita pergi sorak pula, tidur pula. Sedangkan masa bekerja sudah masuk. Ini tidak jujur, tidak amanah dengan kerja kita, dengan majikan kita. Macam mana dengan gaji yang kita kerja tak jujur dengan masa? Dan apa rasa di sini lah punca gaji yang kita terima bulan-bulan, walaupun banyak, kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang mari gaji tak ada. Gaji 3,000 sebulan, Allah tak ada. Awak 3 bulan, 3,000 sebulan dekat. Tak ada. Anak berapa? Anak 3 baru. Tak ada. Isteri kerja juga. Tak ada juga. Sewa rumah, sewa kereta, biaya api, macam-macam lah. Jadi mari pun tak ada, tak cukup, tak ada. Anak pula Allah nakal pun ada, jawab mulut pun ada. Bini kurang agama, kita pun jadi lihat benar-benar agama. Ini lah kadang-kadang kita ada dusta dalam kerja kita, menipu, mungkiri janji dan sebagainya. Cuba kita perhatilah, cuba kita tengoklah orang yang mungkiri janji, orang yang bohong dalam kerja, maka hidupnya tak ada nampak keberkatan, tak nampak senang. Boleh kerja, boleh makan minum, tapi tak nampak senang. Dan suka bertangguh dari sehari ke hari yang lain. Termasuk juga kerja kita dengan masjid. Pihak tertentu lantik kita jadi imam. Sebulan ada alam ke, gaji ke. Begitu juga Bilal, orang lantik kita setuju dalam mesyuarat. Ada bayaran sekian-sekian bulan-bulan. Tibanya kita tidak jujur dengan tugas tersebut. Mari bezuhur, asar tak mari. Mari bengori, mari subuh pula. Subuh tak mari, mari asar pula. Begitu juga ingat, kali dia mari zuhur, asar dia tak mari. Kali dia tak mari zuhur, dia mari asar. Kalau asar mari, ngorek dia tak mari dah. Kalau ngorek dia tak mari, isya tak mari dah. Jadi tidak jujur dengan tugas. Jangan kita kata hak makan gaji di jabatan saja, termasuk juga makan gaji atas masjid. Dan inilah banyak yang menipu di kampung-kampung, imam-imam yang tidak bertugas kecuali hari Jumaat sahaja. Selain daripada hari Jumaat, suka nak jumpa dengan imam. Kebanyakan kat makmum lah pakat naiknya, bagi tolak dan sebagainya. Hanya banyak tidak jujur dengan kerja, tidak amanah dengan jawatan. Bila ada jawatan, bubuk nak isi. Bila pegang jawatan, bubuk tak semari pula. Gaji tahu tu lah je. Kita mari ke tak mari, gaji tetap berjalan. Lepas tu berkat ke tak berkat, balas tu gaji kita nak makan, kita nak salah keluarga kita. Allah jua yang maha mengetahui. Kalau kita berasa berat nak buat kerja agama,
Bermakna kerja kita tadi tidak jujur. Lantaran orang yang anda bermuamalah dengannya itu tidak mengerti kedudukannya yang sebenar, lalu anda tiada menyempurnakan haknya dan anda menipu kerana ia tiada mengetahui. Begitu juga setengah-setengah ahli politik kerana sedemikian juga. Sebelum boleh kuasa janji macam-macam, royak gitu, royak gini. Setelah dapat kuasa tak tunai janji, tak cara rakyat, cara kedek gubuk projek lah, cara dek kecek projek saja. Balak tu boleh ke siapa kahwin nak kata, projek lokal tu siapa kahwin nak kata, perumahan situ kahwin nak kata. Cara kecek projek dah, rakyat lapar, rakyat susah, jalan lecah, rumah bocor, kematian tak ada lagi, kenduri tak ada lagi, atau wakil dah belakang ginya, sibuk. Hanya panggil berdusta, menipu, mungkin janji, suka bertangguh, ada belakang. Sikap-sikap ni setengah-setengah untuk wakil. Sebelum boleh kuasa kat kecek untuk nak bawa keadilan, nak bawa kemajuan. Setelah dapat kuasa, berubah pula fikiran, berubah pula kecek. Ni manusia. Belum boleh kuasa, sedaklah kecek. Kita nak laksana keadilan, nak maju, tak kroning, nak pergi sama rata. Kecek boleh dah sebelum boleh kuasa. Dia boleh kuasa, satu ujian daripada Allah pula. Tengok sahabat-sahabat Nabi ke, waktu belum perang, Nabi kata dia atas bukit mana jangan turun, kokok mana pun kalau jangan turun lagi. Bila perang sekejap, orang kafir pusing lagi nampak harta ghanimah tu tak turun selalu. Tak dengar dah Nabi rakyat. Sahabat kata jangan turun, biarlah musuh lagi pun jangan turun. Tak ada orang bagi projek dan bawah ni. Turun tinggal tempat mana dekat musuh pusing balik, dia pakai pada tak tahu tu sekali. Ni tengok jadi manusia ni tidak semualah, setengah-setengah daripadanya ikhlas sebelum dapat benda, ikhlas jujur sebelum dapat kuasa. Setelah dapat kuasa, tak ada dah kecek perjuangan, tak ada dah kecek Islam. Ni tengok manusia di hari ni. Banyak menipu sana sini. Inilah kalau kita tengok di hari ni dah. Umat Islam merata-rata sudah ditindas, baik umat Islam di Suriah, di Yaman, di Mesir, di Iraq ni lama dah bermula sadar lagi dah, tak putih-putih lagi dah. Pakistan, Afghanistan semua tu dijajah belakang. Begitulah tengok umat Islam Melayu di Malaysia kita khususnya, macam-macam kita dilanda dengan ujian. Dengan MS370 tak jumpa lagi. Duk selia tak lama MS17 pula kena tembak hancur. Mungkin setakat kapal je, dia apa hancur juga. Sore pun tak ada hidup. Jangan kemayang nak putih hancur, tak habis-habis lagi. Kemudian mesin ATM kita kena godek pula. Banyak mana hak tu kena godek, hak kena ropok, hak kena belak, hak kena tarik, buat tarik dengan tarik. Berapa ratus juta. Lepas tu dengan harga getahnya murah, dengan harga dokongnya tak laku. So ada SPR-nya bocor, terkini petrol naik 2%. Ni tengok, bertali-tali berturut-turut ujian Allah menimpa ke atas kita umat Islam, khasnya di Malaysia. Tapi yang sadisnya bila kita tengok setengah-setengah pemimpin tertentu, politik tertentu hidup dengan gaya yang mewah. Ketulisan sama, pembazir ke sini. Subhanallah. Dulu ada satu kisah sultan bila dia nak naik cukai,
Lalu dia tanya satu orang ulama, kata silap namanya Syekh Izzuddin Abdul Salam. Dia kata, wahai Syekh, negara kita dalam bahaya, perlu kepada belanja yang banyak untuk beli alat tentera yang lengkap. Kalau tidak, negara kita akan disegah hancur. Maka apa masalahnya? Jawab pihak rajanya, masalahnya kita kena naik harga cukai. Dengan cukai ni lah kita boleh bungu dan kita boleh beli alat-alat senjata. Jawab raja tadi, nanti dah setuju tak setuju, nanti saya wayak hari Jumaat ni. Dia naik atas mimbar baca ketubah, dia kata, wahai rakyat jelata, betul masa tu raja pun sebenarnya atas masjid tu juga. Dia kata, sebelum kita benar ke raja naik cukai, kita minta pihak istana jual dulu bagai-bagai duduk dalam istana. Bila tak cukup, baru kita boleh naik cukai. Setuju ke tak setuju? Semua pakat setuju belakang. Jual dulu harta kekayaan yang ada dalam tangan pemerintah ni. Bila tak cukup, baru naik. Kita dah ada dibebani dengan GST. Cukai sedia ada pun naik. Tambah dengan GST. Kadang-kadang untuk running, untuk keluarga, untuk kepentingan individu. Akhirnya rakyat yang susah lah, yang terpaksa kena menanggung beban tersebut. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini sistem kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kuat menindah yang lemah, yang kaya menindah yang miskin. Rakyat tak ada kuasa nak buat apa pun tak boleh. Ini yang sedang melanda dalam negara kita. Dan bila minyak naik 20 sen, maka barang-barang lain akan naik. Jadi kalau kita nak banding, masih murah lagi. Kalau nak banding dengan Vietnam, nak banding dengan Mekah, nak banding dengan Hong Kong, nak banding dengan Jepun, ini cakap orang bodoh, bukan orang cerdik malam ni. Ini perbandingan kebodohan untuk rakyat. Kalau ada suasana minyak harga murah dunia, tiba-tiba kita naik. Kita kecek tak akan nak tiba-tiba naik. 2015 baru naik, tiba-tiba semalam naik tak? Amo duk parti lah, amo sorang lah, tak tahulah. Hak naik dulu pun, hak sampai bodoh dulu naik mana kami juga. Hak naik semalam pun mana kami juga. Amo rasa ada tu lucu bukan ni. Apa ingat lagi dulu masa tu pergi ngaji di gunung tu, mana kami klik ngaji pukul 10 malam, tengok orang jujur je dia tak kata ada gapo. Masa tu internet kita tak ada gapo lagi, kita tak ada Facebook gapo lagi, tak dapat maklumat ni. Tak tahu kata minyak naik mana ni. Maka batu jujur, nasib baik kita berbelasah lagi ni. Mana kami ingat lagi ni. Asmalah kita klik ngajar masjid besar juga, kata gapo ramai. Ada orang belok apa kita pakai tadi ganda banyak-banyak. 40 minyak. Naik minyak ke? Buka Facebook. 12 malam ni minyak naik 20 sen. Tu ramai pun. Tak kita minyak nak habis lah dah. Kalau kau tunggu 50 kan kelik dah. Tengok nah. Mana kami juga? Kenapa ingat pada kami mula-mula ada? Ni tengok tak? Subhanallah. Baiklah. Pendek kata atas dunia ni kita orang yang dizalim, dianiaya, kadang-kadang tak ada tempat untuk diadili kita. Mana-mana dunia lah. Mahkamah untuk orang yang kena zalim, orang dianiaya ni tak ada. Ada tapi supaya tak ada. Di akhirat lah sebenar-benar kita yang dizalim baru dapat keadilan. Mahkamah di akhirat lah barulah sebenarlah orang yang dizalim dapat pembelaan, dapat keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia yang lemah tak benar berlawan dengan yang kuat. Yang miskin tak benar nak berlawan dengan yang kaya. Apapun ingat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ulama-ulama sebut dalam kitab sebagai nasihat untuk kita.
tersebut di dalam hadisnya wailul littajiri wailul littajir min la wallahi wa bala wallahi wa wailul lil muhtarifi min ghadin ba'da ghadin. Apa Nabi kata? Artinya celaka bagi pedagang yang sentiasa berucap. Nabi kata celaka bagi peniaga-peniaga. Berucap mana? Tidak, wallahi demi Allah, dan memang demi Allah, dan binasa pengusaha yang sering berjanji besok lusa. Apa ni? Peniaga-peniaga yang selalu menipu dengan pelanggan. Nantilah esok beres, kita gesek tak lagi. Lusa-lusa tak ada, Allah sibuk. Nanti lusa tak juga. Masa kita hari ni juga. Esok beres, wallahi siap besok. Kita gesek, tak siap juga. Kadang-kadang perangai kita disebut ada perangai pada pokok kereta. Tapi tidak semua lah. Malah ni kalau ada pokok kereta minta orang banyak, tapi tidak semua ni. Pokok kereta ni kalau kita pergi bila siap. Esok siap. Mati ke? Nak naik gaji no? Siap, beres lagi. Bawa kita pergi. Dah mana? Weh, baru nak jamu bawa tak ada ni kan. Sebab kereta mana putih yang ni kan. Lepas tu bila? Esok lusa ni. Siap ke? Lusa mari lusa. Kita pergi lusa. Allah tak siap lagi. Sebab tu dah kalau kita perhati tidak semua lah kan. Kadang-kadang orang kerja pokok kereta ni kan. Kalau tengok ke beg kita tu kaya lama dah. Tapi tak kaya juga. Sebab situ lah. Supaya juga orang kerja nakal rumah. Orang kontraktor kaya. Tapi orang pala nakal rumah dah panggil tukar. Tukar ni dah gaji mana? Anak kali ni gaji 50, 40, 60. Tapi tukar hak pandai ni gaji 70 sehari atau 80 sehari. Aku tak seru ayat lah. Ada lesen tu kaya-kaya je lah. Tapi tukar tiba berhati. Tidak semua ya. Semua lah kan. Kadang-kadang Allah kan. Rumah sendiri pun tak siap. Rumah sendiri pun tak tutup apa lagi. Tapi dia kerja lama dah. Tadi dah kadang-kadang dia sanggup dah ke. Ada apa-apa buat. Beli order sini, order besi, order pasir. 2, 3, 4 bulan tak main buat lagi. Sini gerah. Pasir dah hanyut kain dah. Lepas tu rumah tak sakit hati. Rumah tak marah. Kadang-kadang sanggup lah. Subhanallah. Anda mau jumpa satu orang gitulah kan. Dia duduk kerja Singapura lama. Dengar dia kecek dekat patut kaya dah lah. Dia ni pakar. Tapi pakar tak ada lesen. Pulau panggil pandai buat kerja kan. Kelulusan tak ada tapi bak mandang-mandang. Rumah ni kalau tak ada orang boleh buat, dia boleh buat. Punya comel dia mana sungguh kan. Tapi kalau kita tengok sebab Amba cerita tu majlis Amba kena dia dah sekali kan. Kerja cerita ni kena dah. Kita pun terkena dia juga kan. Bila dia memperkenal, kita pun bicara-bicara dengan mudah, terimalah kan. Apa terkena juga. Panggil buat kerja tinggal tahit nak tahu dah nah. Bagi dia sekarang tak sudah piti ambil, bagi tak siap tinggal di patako. Gitulah mana-mana tempat apa gitu belaka dia buat. Bila kita pergi cari kampung dia tanya orang kampung tu ngili pada belaka. Orang kampung tak belaka dah bangga dia ni. Semuanya terkena pula. Kecek ke Allah. Mari nak jumpa kedai kopi ni makan lagi payah boleh. Kecek juga apa lah kita akan buat gini. Hari tu gini. Dengar hak dia juga Allah cari hati kita ni. Bekas tak paklah ni. Tapi hidup lagi tu lah. Mepet. Pakai tak buruk. Rumah pun tak terurut dan sebagainya. Apa tu yang kita disebut dah kan? Berdusta pada, mukir janji pada, suka bertangguh dengan pelanggan pada main sumpah. Kalau orang Arab sumpah. Wallahi tak bekah. Orang Melayu kita jaga wallahi.
Bila kita mereka, tak apa, beres, bawah tak apa, kan. Tak apa, sudah. Ni semua ni kerja tak berkat belakang. Jagalah kita sebagai peniaga. Tak apa tak lagi kalau terlibat dengan rasuah. Kita kerja kontraktor ke apa. Yalah kita mulia belakang tu. Benda halal cuma jangan kita terlibat dengan rasuah. Kadang-kadang bila kita sign dengan orang kontraktor lah, bila dia setelah dia berhenti daripada kontraktor, dia pun tak semai dah. Tapi dia cerita dah, anak boleh ke projek ni gak, subhanallah, dia kata tak. Anak boleh ke dulu ni gak, dan jumpa orang tu nak dia kata, orang tak ada kena-mengena apa, dia kata aku nak 50,000. Kalau tak bagi aku tak dulu. Allah asal kena beri kan. Naik tangga yang kedua pula, ni pula minta Allah, jadi kena bibi siapa kau? Kau tak ada kena-mengena ni kan. Ada telefon malam-malam, Allah marilah kereta punah ni kan. Jangan nak makan binti je. Kalau tak layak, tak ada projek. Jadi dengar dia cerita, dengan ibadat dia, dengan akhlak dia kan. Yalah. Bila makan dengan harta kotor, maka ibadat muslim kat lalu dah. Kompas ibadat ni tak tahu panggil tak menentu dah. Lari lalu dah. Semaya zuhur jujur dekat nak asar. Kadang-kadang semaya asar jamak dengan zuhur lalu dah. Semaya asar nak masuk dengan mengorek. Nak duduk tempat mengajar ni tak boleh wayak aja, tak ada masa dah. Ni tengok kesan daripada makan harta kotor, maka kehidupan kita pun kotor. Dia kata boleh binti, bukan tak ada boleh binti. Tapi ke Allah tak kenal gitu dia kata. Tak kenal hidup dia kata. Boleh binti banyak, habis banyak. Boleh binti cepat, habis cepat. Hidup jaga kedai kopi. Kedai kopi tu, kedai kopi ni, kata. Itu stesen dia gitulah. Dia kata setelah dia letak habis cimbul dan dia berasa kembali saya hidup, baru berasa manis buat ibadat. Sesat dia kata lepas-lepas. Allah nak boleh satu-satu projek rasuah takwih tak boleh. Tu wujud juga. Kadang kata kat nikmat kesedaran lebih besar daripada kita letak jawatan tu. Kita berhenti daripada projek yang kotor. Dengan nikmat kesedaran tu, besar nikmat kesedaran lagi. Jadi pada kesimpulannya, kita duduk pada penghujung 10 Zulhijjah. Sunat bagi kita berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah artinya puasa hari orang yang dibukuk di Mekah ni. Orang Mekah dia wukuf pada hari Jumaat. Dan dia gaya hari Sabtu. Kita Malaysia 9 Zulhijjah hari Sabtu. Mekah 9 Zulhijjah hari Jumaat. Bermakna tak sama dah. Mekah 9 Zulhijjah hari Jumaat. Malaysia 9 Zulhijjah hari Sabtu. Dan puasa Arafah ni puasa 9 Zulhijjah kan. Wukuf Arafah ni salah satu rukun haji iaitu 9 Zulhijjah. 8 tak boleh wukuf, 10 tak ada wukuf, kena wukuf 9 Zulhijjah. Isunya 9 Zulhijjah Malaysia hari Sabtu, Mekah hari Jumaat. Pak kita nak puasa nak ikut mana? Nak ikut Mekah ke nak ikut Malaysia? Jawabnya kita orang Malaysia. Kita yang duduk di Malaysia kena ikut Malaysia lah. Yakni puasa pada hari Sabtu. Cuma kalau nak Jumaat esok kita puasa lah. Hari Jumaat kita puasa, hari Sabtu pun kita puasa. Hari Ahad tak boleh jalan kan. Katalah kita nak ambil saja Ustaz, tak saya dua letih. Esok nak tambah lembu lagi, nak cara ke apa, nak ambil saja. Ambil hari Sabtu. Kalau kita kerah kata, aku nak turun Mekah
Sebab muka puasa hari Jumaat, kena puasa hari Jumaat, muka puasa buku-buku ni, orang muka, orang sama ada buku ni. Kalau kita kerah nak ikut muka, nak puasa hari Jumaat, berarti hari Sabtu tu kita kena semaya raya lah kita sahur. Tak boleh nak semaya Ahad, mana boleh sebelah mana. Untuk muka, semaya raya dah kita kan. Dan masa ni tak ada buka puasa lagi kita. Kalau puasa tu Mekah, masa ni tak ada buka puasa lagi. Sebab masa ni Mekah lepas Zuhur baru ni. Kena buka puasa pukul 12. Air cerok perut dah. Andai kena, kita kena ikut manusia kita. Sebab Nabi kata dah puasa berdasar kepada nak bulan. Jangan kita berdasar kepada orang wukuf di Mekah. Satu Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Maka 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu dan raya pada hari Ahad. Gak kita Malaysia ada majlis fatwa, fatwa kebangsaan, majlis lagi, badai jakir lagi, banyak badai-badai agama, ia pakar-pakar, ia cukup dengan Allah. Untuk nak mengkaji kedudukan nak bulan, untuk nak menentukan hari ini 1 hari bulan atau 2 hari bulan, cukup dekat dah. Maka tidak ragu-ragu lagi lah untuk kita berpuasa pada hari Sabtu. Kadang-kadang kita disibuk tanya ustaz, lah mana dia mau nak kata puasa hari Jumaat dan hari Sabtu. Bukan main tanya sungguh puasa dek pun. Kangen supaya umat-umat Nabi Musa, Bani Israel dulu kan. Musa lembu baru nak apa? Mana mereka. Pas lembu tu jatuh ke tinah jatuh. Lepas tu gugu. Allah banyak tanya. Juga kau satu ada tak berlaku. Kau masa keturunan Bani Israel ni payah juga. Apa-apa puasa dah. Sebab apa? Tadilah nama sebut tadi 2 tahun dia ampun dosa. Bukan payah pun niat dah saja puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Dan bagi kita yang ada niat untuk nak melakukan ibadat korban, maka ikhlaskanlah korban kita. Jangan niat nak makan daging. Kalau kita niat nak makan daging, walaupun dia sudut beka hanya sah korban kita, apa-apa dorongnya hati tu. Yang kita dah ambil segi, walaupun kita niat inilah korban sunat aku, betul lah kita niat gitu. Dorongnya kita berkorban tu kan apa? Adakah kerana nak dekat diri dengan Allah atau semata-mata nak makan? Kalau niat semata-mata nak makan, tak tercapai lagi maksud kita berkorban. Dari segi backup sah, tapi dari segi dekatnya kita dengan Allah jauh lagi. Sebab kita niat nak makan. Tidakkah kita nak makan tiap-tiap hari kita? Tujuan kita berkorban selain daripada kita sendiri nak dekat dengan Tuhan, kita nak orang fakir miskin, orang yang sesak, orang yang susah, supaya mereka itu pada hari tersebut merasai daging. Orang susah nak beli daging sekilo 24 riyal, bukan mudah boleh beli tu. Sekilo 25 riyal, sekilo 27, 24 tu campur dengan orang keting, dengan lemuk-lemuk tu. Alhamdulillah, hari raya korban, orang fakir miskin menanti-nanti, menunggu-nunggu. Mana lagi korban siapa kita siapa. Harapnya nak pakai daging korban. Maka bila Allah pilih kita untuk korban tahun ni, buatlah yang terbaik, iaitulah nak dekat diri dengan Allah. Ambillah sedikit sekadar berkat untuk makan daging tersebut, selebihnya kita sedekah habiliti kepada orang fakir miskin. Itulah terbaik. Dia ada 3 peringkat daging korban ni. Peringkat pertama, paling utama, iaitulah kita ambil sedikit untuk makan tengah hari tu je. Untuk makan keluarga kita je. Katalah kita makan sekilo, ambil sekilo, selebihnya kita sedekah habis licin. Sedekah kepada fakir habis licin. Itu sebenar-benar utama bila kita melakukan ibadat korban. Yang kedua kan, kita bagi 3. 1/3 untuk kita makan, 1/3 hadiah kepada orang kaya, 1/3 sedekah kepada fakir miskin. Itu peringkat yang kedua. Peringkat ketiga pun tak ingat dah.
Maka Allah Ta'ala pilih kita. Kita ni kalau dah hak kita gerbang tahun ni Tuhan terima tahun ni pun alhamdulillah ada penerangan kita di akhirat nanti. Kata lepas-lepas dah Tuhan tak terima berapa silap niat kita, silap dia harta, duit yang kita buat beli tu pun duit kotor dah. Allah Ta'ala reject tak terima. Tahun ni kita nak buat yang terbaik untuk Allah. Dan kita jaga hati kita sementara tibanya hari ibadat korban tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat korban kita. InsyaAllah kita akan sambung pula lepas raya ni. Dan tajuk tugas si pedagang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Walhamdulillahirabbil alamin.